kelas, ikut kelas, jaga kelas. Nanti bila malam Jumaat ada orang baca Yasin, ikut pergi jaga orang baca Yasin pula. Semua program masjid semua ikut. Apa jugalah. Bermula dengan membantu kerja-kerja di masjid, selain tugas hakiki, Mak Yah kemudiannya ditawarkan untuk terlibat dengan program wakaf Al-Quran Tuanku Mizan Zainal Abidin. Mula yang Upa buat ni Haji Ariana, Ustazah Ariana. Dia cakap macam mana? Dia kata, Mak Tok, kita nak buat Quran, Mak Tok nak tak? Cakap nak. Selalu ni Mak Tok tak pernah puasa, tak pernah semua kan. Dia kata, ya. Jadi Mak Tok nak pahala tak? Nak. Kita buat Quran. Dia kata itulah. Jadi Mak Tok nak sangat-sangat. Suka dengan tugasan sebagai penjaga kaunter wakaf Al-Quran, Mak Yah membalas kepercayaan pengurusan masjid ini dengan melaksanakan kerjanya secara amanah dan jujur. Jaga wakaf. Kita beli Quran, Mak Tok, dia kata nanti Mak Tok jaga, Mak Tok ambil duit, Mak Tok buat macam ni lah. Macam yang Mak Tok buat sekarang ni, dia kata. Mak Tok buat dulu, nanti Mak Tok bagi kita tahu, dia kata. Dari situ bermulalah episod Mak Yah sebagai penjaga kaunter wakaf Al-Quran Masjid Besi dan sekaligus dia meletakkan jawatan sebagai pengawal keselamatan. Mula-mula kita datang. Biasa aja, waktu nak datang, waktu nak balik. Ustaz tak ada limit waktu. Jadi macam kalau ada kelas apa semua, Ustaz kata, Ustaz, Mak, hari ni kita ada ini kelas. Jadi Mak tolong tengok boleh? Nanti balik lambat sikit, tak apa, kita duduk Putrajaya aja. Kalau duit dia masuk dalam tabung lah sebelum QR hari tu. Kalau dia tapi orang yang wakaf, dah dia dah tahu dah mak dia ada sini. Kalau dia tanya, Ustaz, mak pergi mana? Mak cuti. Tak apalah, tunggu mak balik. Kalau dia nak buat juga, mak dah pesan dah dengan dia orang. Sayang-sayang mak semua, kalau mak tak ada duit letak di mana? Di sana. Betul lah. Nak tunggu mak balik, tunggulah. Kalau mak tak balik, pada muka. Okay. Dia orang semua kan pegawai-pegawai. Datuk-datuk. Tak, dia letaklah di sini. Semua dia letak. Kalau ada duit, dia letak duit-duit semua disusun. Letak atas ni ke. So, Quran tu yang dia letak duit slip ni tu. Betul dia hantar WhatsApp. Mak, ada duit dalam Quran. Dia letaklah Quran di sini. Atau di atas itu dia letak. Dia bagi tahulah. Kalau yang dah masuk duit, dia pandai dia letak sendiri dalam kotak.
Bagi memartabatkan keunggulan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, JAKIM, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia telah melancarkan kempen solidariti untuk mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk diagihkan ke seluruh dunia. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, marilah sama-sama kita menyertai kempen ini dengan mewakafkan naskah Al-Quran dengan harga RM38 senaskah. Sumbangan wakaf boleh disalurkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia melalui akaun bank yang tertera. Inisiatif Wakaf Al-Quran dilaksanakan oleh pengurusan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin melalui klub kebajikannya. Program Quran Wakaf ini sebenarnya bila saya ditugaskan sejak 2018, program itu telah pun ada. Maknanya di masjid ini ada kelab kebajikan kaki tangan masjid. Mereka akan berinisiatif untuk mengusahakan Quran Wakaf ni, dan bagi mana-mana orang atau jamaah yang ingin berwakaf, mereka pergi ke kaunter di mana kita letakkan Quran Wakaf di bahagian masjid, bangunan masjid, dekat bahagian belakang ruang solat utama masjid. Boleh membuat pembelian Quran tersebut. Kemudian itu Quran ni akan kita simpan dengan baik, menunggu mana-mana orang, mana-mana pihak yang berhajat untuk mendapatkan Quran ini, maka kita akan sampaikan kepada mereka itu dengan permohonan resmi lah. Quran Wakaf yang kita jalankan di Masjid Tuanku Mizan ni adalah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Kelab Kebajikan Kaki Tangan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, kerana kita melihat ada potensi untuk kita mendapat wakaf-wakaf daripada orang ramai. Selain daripada wakaf tunai, kita boleh juga wakaf Al-Quran lah. Maksudnya Al-Quran tu boleh digunakan di mana-mana tempat yang kita akan agihkan lah. Jadi orang ramai ataupun orang awam boleh datang dan wakaf, serahkan duit kepada kita dan terus wakafkan Al-Quran kepada pihak kita yang kita akan sampaikan, insyaAllah. Wakaf Al-Quran ini memberi peluang kepada orang ramai untuk menyumbang dana, manakala Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin bertindak sebagai penyelaras. Wakaf ini merupakan suatu ibadah berkaitan dengan harta, di mana kita mewakafkan satu harta untuk dimanfaatkan oleh orang awam, muslimin khususnya, di mana wakaf itu sama ada wakaf umum ataupun wakaf khas. Jadi Al-Quran ini di mana seseorang itu bila beri dia mewakafkan, dan kami di Masjid Tuanku Mizan menyelaraskan proses menyampaikan wakaf Al-Quran ini kepada pihak-pihak yang bermohon, sama ada secara individu ataupun secara agensi, jabatan, ataupun sekolah-sekolah ataupun universiti. Dengan teknologi terkini, orang ramai boleh berwakaf menggunakan bayaran tunai atau menerusi perbankan online atau dengan cara QR Code. Jadi antara pilihan kita lah, kita bagi pilihan. Selain daripada orang ramai boleh bayar secara tunai, orang ramai juga sekarang ni kita boleh lebih mudah lah dengan bayaran secara QR Code. Jadi bagi orang yang mungkin tak membawa wang tunai, jangan risau sebab kita ada QR Code lah, kita sediakan QR Code. Al-Quran yang diwakafkan oleh orang ramai akan disalurkan mengikut permintaan yang dibuat oleh surau-surau atau masjid-masjid yang memerlukan. Dengan permohonan resmi. Jadi setakat ini kita dah banyak dah menyalurkan Quran Wakaf ini kepada pemohon-pemohon yang terbaru ni di Kementerian Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan. Mereka ada program khatam Al-Quran, maka kami bagikan Al-Quran itu untuk peserta-peserta bagi dimanfaatkan bersama.
Al-Quran yang telah diwakafkan oleh pihak orang ramai ataupun orang awam, kita akan kumpulkan dan kita akan agihkan kepada pemohon-pemohon, yang mana pemohon-pemohon ini hendaklah menyatakan ataupun memanjangkan surat kepada Imam Besar Masjid Tuanku Mirzan Zainal Abidin, dan kita akan luluskan mengikut kepada stok yang kita ada. Maksudnya yang berapa naskah yang ada ketika itu, dan kita akan agihkan kepada yang pertama masjid dan surau, yang keduanya kepada mungkin perkampungan orang asli ataupun mangsa-mangsa banjir ataupun mangsa-mangsa bencana alam. Jadi itulah antara sasaran kita lah, selain daripada pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Stok kita ada lagi kan? Ada lagi. Jadi kita tak ada harapan lah. Jadi minta orang Ustaz Zikri uruskan masalah satu pihak pemohon ni. Baik, insyaAllah. Bila jangka nanti? Depan, insyaAllah. Terima kasih tak sama. Selain mengedarkan Al-Quran yang telah diwakaf mengikut permohonan, Masjid Besi juga ada program tersendiri untuk edaran Al-Quran. Yang pertama, kita akan bergantung pada permohonan lah. Selain daripada itu, kita sendiri di pihak Masjid Tuanku Mirzan, kita ada program, antaranya program ziarah mahabbah, kita ada program musahamah, dan dalam program tersebut kita selitkan juga program-program di surau ataupun di masjid-masjid tempat berkenaan, dan kita agihkan juga, tapi kita dalam kuantiti yang sedikit lah. Kita bergantung kepada keadaan semasa. Wakaf Al-Quran di Masjid Tuanku Mirzan Zainal Abidin ini sentiasa mendapat sambutan, lebih-lebih lagi pada setiap Jumaat. Mak Yah pastinya menjadi individu yang tak menang tangan menerima dana wakaf daripada para jemaah. Bagi memartabatkan keunggulan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, JAKIM, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia telah melancarkan kempen solidariti untuk mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk diagihkan ke seluruh dunia.
kepada seluruh umat Islam di Malaysia, marilah sama-sama kita menyertai kempen ini dengan mewakafkan naskah Al-Quran dengan harga RM38 senaskah. Sumbangan wakaf boleh disalurkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia melalui akaun bank yang tertera. Sebagai peringatan dalam berwakaf, orang ramai perlu berhati-hati dengan setiap teks Al-Quran yang berada di pasaran. Kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, masjid ataupun kita lorong di bangunan tertentu kan, shopping komplek ke, ada yang mengusahakan tentang wakaf ni. Itu satu usaha yang baik. Cuma kita tahu bahawa setiap perkara tu dia ada prosedur dia. Kan? Jadi kita bila nak wakaf tu kita tanyalah kan atas kebenaran apa dia nak mengutip wakaf ni. Sebab bukanlah kita nak bersalah sangka usaha yang baik tu. Cuma oleh kerana sekarang ni ramai sangat orang kata zaman fitnah ni, lebih baik kita jelas dan juga yakin bahawa itu adalah satu usaha yang orang kata dibenarkan oleh pihak berkuasa agama. Tidaklah orang kata satu kesempatan yang nak diambil. Berkaitan dengan Al-Quran, kira macam orang ramai sebenarnya harus berwaspadalah dengan Al-Quran yang berada di pasaran, kerana bahagian penerbitan ataupun bahagian penerbitan teks Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri ada mengeluarkan garis panduan ataupun sijil perakuan bahawa Al-Quran itu disahkan benar ataupun disahkan dari segi teks dan sebagainya. Jadi orang ramai perlu berwaspada dengan teks-teks yang Al-Quran yang berada di luar, di pasaran. Al-Quran yang diwakafkan oleh pengurusan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini semestinya mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi pihak Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, kita menyediakan naskah Al-Quran yang telah disahkan oleh pihak KDN, dan orang ramai yang ingin mewakafkan Al-Quran di Masjid Tuanku Mizan tidak perlu risau lagi, sebab yang tu Al-Quran yang kita bekalkan telah pun mendapat kelulusan daripada pihak KDN. Dan kalau boleh lihat di bahagian hadapan Al-Quran, ada disertakan hologram oleh pihak KDN. Hologram itu menandakan bahawa Al-Quran itu telah pun mendapat kelulusan untuk diterbitkan. Sebab orang Melayu ni dia suka bersedekah kan, suka bersedekah, betul. Jadi contohnya memberi sumbangan. Kadang-kadang kita pun dalam WhatsApp tu beri sumbangan, tapi tak sampai, tidak. Jadi kita nak tahulah, saya ni wakaf Quran ni, nanti Al-Quran ni nak akan pergi ke mana, siapa yang jalankan, siapa penerima dia. Jadi kita tengok kalau lah ada entiti yang tertentu, kita tahu agensi ni dapat kebenaran ke daripada pihak berkuasa agama, macam tu. Dengan jaminan dan ketulusan wakaf Al-Quran Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini, orang ramai tidak lagi ragu untuk berwakaf. Mak Yah pastinya tidak perlu lagi menjawab pelbagai persoalan yang dilontarkan oleh jemaah, dan pada setiap Jumaat pastinya hari paling ramai jemaah berwakaf. Banyak hari ini. Jumaat. Hari Jumaat saja. Kalau hari lain biasa-biasa gini aja lah. Kalau macam ada orang cuti ke, lawatan ke daripada mana-mana, memang ada lah. Selalu kebanyakannya macam datuk-datuk kan. Kalau dia datang ambil RM5,000, RM3,000, RM4,000. Dia datang, dia cakap, Kak, hari ni saya nak ambil Quran. Saya bagi duit terus ya, RM5,000 ke RM3,000 ke gitu lah. Jadi, mak akan panggil ustaz lah. Suruh dia orang mari ambil duit dan bagi bil. Sebab mak tak mau pegang duit banyak. Oleh kerana sambutan yang amat menggalakkan, stok Al-Quran sentiasa ada dan tak pernah putus. Untuk Al-Quran wakaf di Masjid Tuanku Mizan ni, kita dapatkan daripada pencetak ataupun pengilang di Batu Cave, dan kebiasaannya kita akan maksudnya kita dapatkan stok itu lebih kurang 1,000 stok sekali order. Maksudnya sekali order 1,000, dan boleh habis dalam tempoh sebulan ataupun sebulan setengah. Jadi dalam tempoh setahun kurang lebih kita akan order lebih kurang 8 ke 9 kali.
Mak Yah yang diamanahkan untuk menerima wang tunai daripada pewakaf sentiasa jujur dan beliau sendiri tidak berani untuk menyimpan wang tunai dalam jangka masa yang lama. Duit nanti hilang payah. Jadi mak tak mahu. Ni duit masjid. Tak boleh main-main. Tapi kalau mak tak ada orang lain datang juga minta-minta kerja dengan ustaz. Ustaz kata kalau mak tak ada, tak payah buat. Biar situ sampai dia balik. Kalau cuti, ustaz kata biarkanlah. 3,000, 4,000, 5,000 pun ada. Tapi sejak PKP ni kurang sikit lah. Macam kalau Datuk datang pun dia datang pada hari lain. Buatlah 3,000 ke, 4,000 ke, 5,000 ke gitulah. Selain wakaf Al-Quran, wakaf surah Yasin turut disediakan. Untuk surah Yasin, di Masjid Tuanku Mizan kita ada dua pilihan, iaitu yang pertama Al-Quran Wakaf. Al-Quran Wakaf tu kita letak dengan harga ataupun bernilai RM20 satu naskah. Manakala kita ada pilihan yang kedua iaitu Yasin. Buku Yasin ini kita letak dengan harga RM10 satu naskah. Jadi dua-dua ini adalah pilihan yang boleh dibuat oleh orang ramai. Bergantung kepada niat masing-masing dan bergantung pada bajet masing-masing lah. Kita tahulah pahala wakaf ini adalah satu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ia merupakan ibadah yang mengalir pahalanya itu. Kan, selama mana dimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh penerima wakaf ni tadi, maka pahala itu akan mengalir pergi ke si pewakaf tu tadi. Ada juga memang mak hari-hari cakap dengan dia orang pun. Kalau untuk Quran ni saham akhirat. Sedang mak sendiri pun tak ada saham, mak kata. Sekarang ni baru mak belajar nak main saham, mak kata. Habis dia kata, saham lagi satu mak pandai juga. Tapi mak tak mahu dah. Mak nak saham satu ni je. Siapa yang nak ikut mak boleh aja. Selagi hayat di kandung badan, selagi diberi peluang bernafas di bumi Tuhan, Mak Yah bertekad untuk kekal dengan jawatannya di Masjid Tuanku Mizan sebagai penjaga wakaf Al-Quran.